Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Saya harap audio dan visual clear hari ini. Seperti biasa, saya ingin memberitahu kalau ada gangguan live ini disekat atas apa-apa sebab, jangan bimbang, jangan ke mana-mana, refresh page, saya akan mulakan semula live. Kalau selepas ini saya dapati audio atau visual dia tak clear, saya akan buat rakaman dan saya akan lepaskan pagi esok di YouTube. Jadi hari ini tolong bersama saya, tolong sabar sikit sebab hari ini ada satu pencerahan yang amat penting yang ingin saya buat yang bersangkut paut dengan uh, situasi politik semasa lah. Okey, ramai dah masuk, saya mulakan terus. Ini adalah bahagian kedua dalam satu siri pencerahan saya. Mungkin akan memakan 5 hingga 6 bahagian. Dan bahagian pertama saya dah rungkaikan semalam termasuk dalam satu artikel. Sebentar lagi selepas live ini saya akan letak link kepada live semalam dan artikel berkenaan di ruang komen. Dan live hari ini sebenarnya saya dah buat satu artikel dan link pada artikel itu juga saya akan letakkan di ruang komen tak lama lagi. Lepas live ini anda boleh baca. Jadi bahagian kedua adalah, tajuknya adalah UMNO Tim A dah terkena jerat sendiri. Dan bahagian kedua ni adalah berkenaan satu mesyuarat rahsia yang dibuat oleh Zahid di Jakarta. Semalam saya rungkai bahagian pertama, iaitu mengapa UMNO ingin bekerjasama dengan PAS sebelum PRU14 dan mengapa dia cuba eratkan lagi kerjasama itu selepas PRU14. Dua-dua benda ni saya dah rungkai semalam dengan terperinci dan ianya semua ni menjurus kepada bagaimana UMNO Tim A cuba tunggang PAS, cuba tunggang Muhyiddin Azmin untuk misi jangka pendek, sederhana dan panjang parti itu. Dan misi jangka pendek telah terlaksana, iaitu memecah belahkan PPBM. Menerusi satu siri penipuan yang saya akan huraikan dalam bahagian ketiga ke bahagian keempat dan sebagainya. Dan di bahagian pertama juga saya dah rungkaikan bagaimana sebenarnya UMNO Tim A memperdaya PAS. Kononnya ingin bekerjasama untuk mencantas DAP. Jadi huraian saya jangan lupa tengok, kalau rajin tengok live semalam 18 minit supaya anda lebih faham live ini. Tetapi sepintas lalulah. UMNO Tim A sebelum PRU14 bekerjasama dengan PAS sebab skandal 1MDB dan Najib telah melemahkan UMNO oleh kerana menerima terlalu banyak tekanan dari dalam UMNO sendiri dan PPBM dan Barisan Nasional. Maka Tim A bekerjasama dengan PAS untuk meyakinkan ahli-ahli UMNO, nombor satu, pengundi Melayu Islam akan sokong UMNO sebab adanya PAS. Dan yang kedua, kalau PAS satu parti Islamik boleh percaya pada Najib, itu bermakna semuanya adalah fitnah. Okey. Tetapi sebenarnya yang digunakan adalah helah kita ingin mempertahankan ummah dan daripada ancaman DAP kerana UMNO tahu bahawa PAS adalah musuh ketat DAP. Kemudian selepas pilihan raya pula, Tim A itu jadi minoriti, sokongan dia teramat tipis dan Tim A tahu dia akan terkubur. Jadi untuk memperkukuhkan kedudukannya, untuk menjadi lebih relevan, jadi apa yang Tim A buat ialah dia sekali lagi menggunakan helah ini, kali ini untuk mengeratkan lagi hubungan antara UMNO dengan PAS untuk atas alasan penyatuan ummah bagi mencantas DAP. So ini juga adalah helah untuk Tim A kekal relevan kerana dia boleh beritahu ahli-ahli UMNO, tengok PAS bersama kami. Jadi pada ketika itu sokongan terhadap Tim A oleh ummah terlalu tipis dan sokongan terhadap PAS melonjak selepas pilihan raya. Jadi dengan adanya kerjasama UMNO dengan PAS yang sebenarnya adalah kerjasama Tim A dengan PAS, secara tidak langsung Tim A jadi relevan. Jadi itulah sepintas lalu live semalam, tetapi adalah pemerincian yang lebih sedikit
Jadi anda digalakkan rujuk selepas ini. Dan hari ini saya akan sambung. Ya, perjumpaan rahsia Zahid di Jakarta. Jadi ramai tidak tahu berkenaan dengan perjumpaan rahsia ni. Okey, dalam pada tim A cuba mengeratkan lagi hubungan dengan PAS atas alasan perlu mencantas DAP, perlu mempertahankan Umar daripada ancaman DAP dan perlu penyatuan Umar. Okey, semuanya berkisar di sekitar DAP kerana mereka tahu PAS ni dia bencikan DAP dan dia akan bekerjasama dengan UMNO jika ada cara untuk cantas DAP. Now, saya tak kata DAP ni malaikat ke atau DAP ni syaitan ke. Ini bukan topik perbincangan kita hari ini. Hakikatnya itulah helah yang digunakan. Apa yang PAS tidak tahu adalah tim A turut mengadakan perbincangan-perbincangan rahsia untuk bekerjasama dengan Anwar yang PAS cukup tidak suka. Dan secara tidak langsung, tim A bersetuju untuk bersekongkol dengan DAP dan PAS dan Amanah seandainya perlu kerjasama dengan Anwar, asalkan boleh masuk ke dalam kerajaan menerusi pintu belakang. Sebenarnya, saudara-saudari, ada yang kata, mengapa saya nak bongkar benda ni sekarang? Tetapi jika anda benar-benar rujuk balik video-video yang saya buat pada tahun 2018, anda sebenarnya akan dapati saya bukan hipokrit sebab saya pernah membongkarkan perkara ini. So, pergi rujuk balik. Okey, baik, saya sambung. So, atas alasan kita perlu ini, kita perlu itu, kita perlu cantas DAP dan sebagainya, dia dapatkan kerjasama dengan PAS. Tetapi pada masa yang sama ada perbincangan-perbincangan kecil, iaitu cara untuk kerjasama dengan Anwar untuk cantas DAP. Ataupun untuk masuk Pakatan Harapan, dan seandainya UMNO berjaya masuk Pakatan Harapan secara en blok, maknanya UMNO akan cantas PAS. So, pertimbangan ummah tidak ada. Pertimbangan penyatuan ummah ke apa ke keagamaan ke apa tidak ada. Cuma nak kembali berkuasa. Kerana saya dah kata, UMNO sebenarnya dah lama berkubur. Benda ni saya beritahu pada tahun 2018 lagi. UMNO hanya terpahat di ROS, bukan di hati pemimpinnya. Semangat yang dibawa pada tahun 1946 sudah lama berkubur. Okey. Now, apa yang anda tidak tahu adalah pada pertengahan, di sekitar 13 hari bulan ke 14 hari bulan, somewhere around there, Zahid adakan perjumpaan dengan September 2018, perjumpaan dengan Mahathir. Di dalam perjumpaan itu, Mahathir secara terang, Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya, secara terang, secara jelas, maknanya pada tahun 2018 lagi, secara terang, secara jelas telah beritahu Zahid bahawasanya dia tidak akan terima UMNO secara en blok. Kau ingat lagi kan masa langkah Sheraton, selepas langkah Sheraton tu Anwar Musa buat press conference berpura-pura terkejut kan. Aku dah bagi tahu dah, Anwar Musa ni pakar kelentong nombor 1 UMNO. Terkejut kan, dia dapat tahu rupa-rupanya Mahathir tidak ingin terima UMNO en blok kan. Ini satu pembohongan, terang-terang pembohongan, sebab Anwar Musa tahu, sebab dalam perbincangan-perbincangan menjurus ke arah kemungkinan untuk kerjasama dengan DAP dan Anwar Musa terlibat. Okey, baik. Jadi Zahid berjumpa dengan Mahathir dan Mahathir terang-terang beritahu bahawa saya tidak boleh terima UMNO secara en blok. Iaitu saya tidak boleh terima pemimpin-pemimpin yang bermasalah, pemimpin-pemimpin yang sedang menghadapi tuduhan mahkamah, ataupun pemimpin-pemimpin yang sedang disiasat oleh MACC ataupun polis. Jadi ini terang-terang diberitahu kepada Zahid. Malah Mahathir memberitahu kepada Zahid bahawa jika ada pun sesiapa, mana-mana pemimpin dari UMNO diterima masuk ke dalam PPBM atau Pakatan Harapan, I think PPBM lah,
Mereka tidak akan diberi sebarang jawatan dalam kerajaan. Maknanya mereka perlu datang atas dasar mereka betul-betul menyokong PPBM. Itulah yang diberitahu dengan jelas, sejelas mungkin kepada Zahid. Tetapi apa yang Mahathir tidak tahu, dalam pada Zahid mengadakan perjumpaan itu, Zahid sebenarnya baru kembali dari Jakarta. Dan sebenarnya Zahid mengadakan satu retreat di Jakarta bersama 8 individu, iaitu 5 daripada majlis kepimpinan tertinggi UMNO dan 3 ahli parlimen. Okey. Di dalam retreat 5 hari itu, Zahid memberi 2 option kepada kumpulan 8. Saya gelar mereka sebagai kumpulan J8, Jakarta 8, kumpulan J8. Jadi Zahid membentangkan 2 option kepada kumpulan J8. Sama ada A, UMNO cuba masuk ke dalam Pakatan Harapan, maknanya UMNO kena bersama PPBM, bersetuju bersama PPBM, bersetuju bersama PKR, bersetuju bersama DAP dan bersetuju bersama Amanah, ataupun B, UMNO bekerjasama dengan Anwar yang untuk tumbangkan Pakatan Harapan sekaligus cantas Mahathir, dan kerjasama itu secara tidak langsung bermakna UMNO terpaksa bersekongkol dengan DAP sebab Anwar memang perlu DAP. Sebab kalau dah masuk dengan Anwar, PAS takkan ikut. Jadi terpaksa dengan DAP. Jadi inilah option-option yang telah dibentangkan oleh Zahid, dan saya cabar Zahid untuk nafikan perkara ni. Now, Zahid kena faham, ini bukan serangan terhadap Zahid. Dalam siri pencerahan saya, kebetulannya ini adalah satu peristiwa yang berlaku yang terpaksa saya huraikan yang kebetulannya melibatkan Zahid. So itu sahaja. Ini berlaku. Jadi sebab itulah pada bulan September Anwar Musa mengeluarkan satu kenyataan di umum memberitahu UMNO perlu bersikap matang dan terbuka kepada kemungkinan bekerjasama dengan DAP. Sekarang korang faham mengapa Anwar Musa membuat kenyataan tersebut. Tetapi apabila saya membongkarkan kerjasama atau mesyuarat ini pada tahun 2018, UMNO terasa. Kemudian tiba-tiba Zahid keluarkan kenyataan mengatakan UMNO tidak sekali-kali akan bersekongkol dengan DAP. Itu satu pembohongan. Itu satu pembohongan. Hakikatnya, Zahid dah tahu ataupun tim A dah tahu. Pada ketika itu Zahid tim A. Sekarang ni Zahid satu kaki tim A, satu kaki tim B. Saya mengaku dia cuba memperbaiki keadaan. Tetapi apa pun, dia sedang mencatur apa-apa sahaja sehingga hari ini asalkan boleh selamatkan tengkuk dia. Baik. So, dia takut sebab PAS dah dapat tahu apabila saya bongkarkan bahawa mesyuarat itu berlangsung dan sebenarnya DAP hanya digunakan sebagai alasan. Baik. Dan lah ni, kalau kita lihat, okey, ini bahagian kedua lah. Saya akan sambung esok bahagian ketiga. Okey, dan semua ni akan menjurus kepada mengapa PAS lah ni berada dalam dilema. Dan sebenarnya UMNO walaupun cuba mempotret diri dia sebagai yakin, dia sebenarnya terketa-keta. Sebab peristiwa-peristiwa yang berlaku ni menyebabkan lagi banyak perpecahan dalam undi Melayu Islam UMNO, dan ada juga perpecahan undi Melayu Islam melibatkan PAS. Sebab ada juga supporter yang kita dapat maklum yang menyokong PAS, yang heran mengapa PAS masih mempertahankan UMNO selepas semua ni. Okey, baik. Saya ingin membawa perhatian kepada satu kenyataan yang Zahid buat hari ini. Semalam dah bersikap bongkak. Kononnya nak penyatuan, lepas tu tiba-tiba beri amaran selepas dalam majlis penamaan calon, orang bu terhadap PPBM. Lepas tu beri amaran pula kepada PPBM. Jangan main-main dengan BN. Hari ini pula lagi kenyataan-kenyataan bongkak hari ini dari Anwar Musa, pakar Kelentong UMNO. Kononnya inilah, itulah, UMNO kena lihatlah, muafakat kena lihatlah, tapi dah bersetuju secara prinsip kemasukan PPBM, tapi pada dasarnya dah setuju, tapi apa pun kena lihatlah. Weh, jangan cakap besar.
Jangan cakap besar. Sebenarnya UMNO terketar-ketar. Okey. PAS sebenarnya, kalau korang perhati, PAS konsisten berkata mereka sokong Perikatan Nasional dan ingin masuk pilihan raya bersama Perikatan Nasional. UMNO pula menentang PAS secara terbuka sehingga PAS terpaksa menegur UMNO secara terbuka. Maknanya berlaku perselisihan antara UMNO dengan PAS. UMNO kata no, kita tak nak terlibat dengan Perikatan Nasional tanpa merujuk PAS, tanpa berbincang dengan PAS. Ini menyebabkan kedua-dua UMNO dan PAS terpaksa membuat kenyataan terbuka. Bukan PAS nak buat kenyataan terbuka, terpaksa sebab UMNO dah unilateral, tanpa berbincang. Terus kami tak nak bersama Perikatan Nasional. Sebenarnya PAS nak bersama dengan PPBM sebab PAS minat akar umbi PPBM. Dan PAS perlu PPBM untuk memastikan dia boleh kawal ego UMNO. Sebab PAS dah tahu parti UMNO ni bermasalah. Tetapi tiba-tiba, benda yang saya dah beri amaran sekian lama berlaku. Iaitu Muhyiddin ditipu oleh UMNO kononnya dan beberapa pemimpin PAS lah. Dia ditipu oleh UMNO dan beberapa pemimpin PAS kononnya seluruh sokongan PPBM bersamanya, jadi tak payah takut. Terus bawa PPBM keluar, masuk Perikatan Nasional dan anda jadi Perdana Menteri. Atas keyakinan ini, Muhyiddin memecat Mahathir. Tapi hari ini korang boleh lihat apa yang saya kata benar-benar berlaku. Dan setiap hari, ramai ahli PPBM keluar parti, termasuk pemimpin-pemimpin bahagian dan cawangan. Hari ini paguh dah goyang kawasan Muhyiddin. Ini adalah kesilapan pencaturan, tapi bukannya salah Muhyiddin sebab dia ditipu. Dan pencaturan silap oleh orang-orang di sekelilingnya. Jadi, rancangan asal PAS, sebab PAS ni sebenarnya dia tak yakin dengan UMNO. Sebab itu dia beria-ia nak masuk pilihan raya dengan Perikatan Nasional. Tetapi, hari ini, apabila UMNO bercakap seolah-olah muafakat ni milik dia seorang saja, oh ya, Anwar Musa bagi press conference yang besar, ini adalah persepsi. Untuk menimbulkan persepsi kononnya UMNO is very strong and decision maker. Saya nak tanya Anwar Musa, kalau kau nak ikan, tetapi apa yang kau dapat tulang ikan, buat apa? Look at what is happening to PPBM. Apa maknanya bila kau cuba menjadikannya satu isu besar, kononnya UMNO kena pertimbang apa, PPBM masuk, nak terima, terima, tak nak terima, tak nak terima, tak payah nak buat drama. Okay? So, apa sebenarnya kau nak terima? Actually, apa yang kau terima adalah Muhyiddin. Sebab PPBM, the majority of it is not with him. Ini pendapat saya lah. Dan kita akan lihat sama ada saya betul ke tidak. Sebab kawan sebenarnya penipu Muhyiddin untuk menunggangnya. Dan akhirnya inilah rancangan korang yang saya dah dedahkan dulu. Tapi apa yang kau terima? Sebenarnya, it is only you and PAS. Dan PAS memang terbeli dengan penipuan kau. Kononnya Muhyiddin ada sokongan seluruh PPBM. Oleh itulah PAS ingin bersama Perikatan Nasional sebab PAS sebenarnya tak yakin dengan UMNO. Sebab PAS tahu, kalau PAS dengan UMNO sahaja, UMNO akan cuba paksa untuk guna bendera Barisan Nasional dan UMNO akan dapat nama walaupun berpaut kepada sokongan PAS. Dan PAS akhirnya akan kehilangan banyak undi sebab di Kelantan, Terengganu dan sebagainya, orang akan tertanya-tanya, mengapa PAS guna bendera Barisan Nasional? Kalau PAS guna bendera sendiri pun kena. Orang akan tanya, what happened to Muafakat Nasional? Sebab itu PAS nak Perikatan Nasional. Tetapi lah ni PAS dah sedar, sebenarnya PPBM is almost as if non-existent. Is only seolah-olah menerima Muhyiddin sahaja, itu sahaja. Jadi rancangan asal dia untuk gunakan Perikatan Nasional untuk kontrol UMNO tidak berjaya. Jadi of course PAS tak boleh keluar mengaku perkara ni. Tetapi lah ni PAS dia ada dalam dilema. What the hell are we doing with UMNO? Sebab tim A ni tak ada sokongan. Faham apa yang sedang berlaku? Apa pun, saya akan, ini sebenarnya bahagian terakhir yang saya rungkai sedikit lah, tambahan. Sebenarnya hari ini saya cuma nak cerita mesyuarat rahsia yang Zahid buat di Jakarta. So, apa pun disebabkan sifat bongkak tim A ni,
Undi Melayu Islam makin berpecah, makin berpecah, makin berpecah. Saya dah beritahu, saya hanya memperjuangkan penyatuan dan dah lama saya bertahan dan dah lama fed up dengan UMNO ni, khususnya tim A. Semua ni takkan ke mana-mana. Sekarang ini hanyalah permainan persepsi. Semuanya dalam proses keruntuhan. Buktinya, selepas Pakatan Harapan runtuh, kerajaan pimpinan dia, konsep Perikatan Nasional menjadi pengganti. Tetapi ini PPBM sendiri dah jauhkan diri dari konsep tersebut. Ini secara tidak langsung adalah keruntuhan. Dan yang saya dengar, di Johor pun, ramai ada adun nak keluar, memang nak keluar. Bukan saya bohong. Tetapi atas dasar menghormati Sultan, mereka masih bertahan buat seketika. So, semua ni adalah perpecahan disebabkan pemimpin Melayu Islam, khususnya dari tim A, yang mempermainkan semua taksub, wang, kuasa dan kedudukan. Dengan ini saya akhiri live hari ini dan saya akan kembali dengan bahagian ketiga esok. Jangan lupa sertai saluran Telegram saya akan letakkan link di bawah sebentar lagi. Dan saya ucapkan selamat maju jaya. Saya menaruh harapan tinggi kepada calon Parti Pejuang di PRK Slim. Dan harap Pak calon ini yang duduk di bawah naungan Blok Bebas Kuasa Ketiga, pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad akan berjaya dengan cemerlang. Sehingga kita berjumpa esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam Kuasa Ketiga.